Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab 9, itu hak tajuknya adalah haba. Untuk permulaan, kita akan kenal pasti apakah beza ataupun kaitan suhu dan juga haba. Okay, kita akan tengok suhu dulu. Okay. Suhu ialah sukatan darjah kepanasan atau kesejukan. Okey, panas atau sejuk, kita nak tengok berapa banyak yang panas, berapa banyak yang sejuk. Okey, suhu meningkat dan suhu menurun. Okey, suhu meningkat bila panas, suhu menurun bila kawasan sejuk. Suhu boleh diukur dengan termometer. Okay, jadi kalau suhu kita akan sebutkan sejuk atau panas. Okey, tapi kalau haba, haba daripada pelbagai sumber, contohnya matahari, alat elektrik dan juga pembakaran. Okey, jadi sumber-sumber ini menunjukkan bahawa haba merupakan satu bentuk tenaga. Okey, jadi macam mana haba ini berfungsi ialah dia mengalir dari kawasan suhu tinggi iaitu panas. Okey, kawasan suhu. Suhu apa? Suhu ni lah tadi, kawasan panas ke kawasan bersuhu rendah, ke kawasan sejuk. Okay, jadi haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. So ini adalah perbezaan antara suhu dan juga haba. Okay, untuk lebih mudah, kita kena tengok jadual 9.1 dalam buku teks muka surat 206, beza antara haba dan juga suhu. Okay, ini ringkasan tadilah. Merupakan satu bentuk tenaga. Jadi kalau tenaga mesti ukur dalam unit joule ataupun kilojoule. Okey. Kuantiti adalah jumlah. Jumlah haba bergantung kepada jenis bahan yang pertama, kuantiti bahan, berapa banyak bahan dan juga suhu, panas atau sejuk. Okey, kalau suhu, darjah kepanasan atau kesejukan. Berapa banyak yang panas, berapa banyak yang sejuk. Okey. Dan kita ukur menggunakan termometer akan dapat unit adalah darjah Celsius ataupun Kelvin. Darjah Celsius contoh 36 darjah Celsius ataupun 149 K huruf besar Kelvin. Itu cara kita nak tulis nilai bagi suhu. Suhu bergantung kepada pergerakan zarah dalam satu bahan. Jadi kita tahu semua bahan mengandungi jirim, semua bahan yang jirim mempunyai jirim. Mempunyai zarah, jirim mempunyai zarah. Jadi zarah-zarah tu adalah yang selalu kita lukiskan sebagai bulat-bulat tu dalam setiap objek, dalam setiap jirim. Zarah itu akan bergerak dalam satu bahan. Jadi berapa banyak dia bergerak, macam mana zarah itu bergerak dalam sesuatu bahan, itu akan merujuk kepada suhu sesuatu bahan tersebut. Okey. Jadi ini adalah berkaitan dengan haba dan juga suhu. Okey, ini adalah soalan live worksheet. Tajuknya adalah hubung kait suhu dengan haba. Okey, tandakan sumber haba. Tadi kita dah tengok matahari, pembakaran bahan api dan juga peralatan elektrik. Ombak bukan ya, kerana ombak adalah sumber kepada tenaga elektrik. Sumber kepada tenaga elektrik. Yes. Okey, nombor 2. Tentukan atau menyatakan sama ada merujuk pada haba atau suhu. Boleh rujuk buku teks muka surat 206. Merupakan satu bentuk tenaga adalah haba. Haba adalah tenaga. Darjah, panas atau sejuk? Panas atau sejuk? Itu adalah suhu. Berubah mengikut persekitaran. Ini adalah suhu. Suhu akan berubah mengikut keadaan persekitaran. Mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Ini adalah haba. Okey, ukur dalam unit joule, haba diukur dalam unit darjah Celsius atau Kelvin. Ini adalah suhu. Okey, bila finish, check my answer. So, semua hijau, jawapan semua hijau. Betul lah tu jawapan belajar tu. Okey, so itu cara untuk kita jawab soalan live worksheet ni.
Okey, seterusnya sila rujuk buku live, buku OMG, muka surat 119. Kita nak jawab soalan berkaitan dengan haba dan juga suhu. Okey, tandakan right pada pernyataan yang benar berkaitan haba dan juga suhu. So, yang mana benar sahaja ya. Yang mana benar? Suhu meningkat dalam persekitaran panas dan menurun dalam persekitaran yang sejuk. Okey, seperti yang saya jelaskan, bila bila suhu adalah panas, jadi kita akan panggil suhu meningkat. Kalau suhu sejuk, persekitaran sejuk, suhu menurun. Okey, apa maksud meningkat dan menurun? Meningkat bermaksud suhunya akan naik. Contoh 31 kepada 32, 33, macam tu. Persekitaran yang sejuk, suhu menurun contohnya daripada 20 dia jadi 19, 18, 17. Ini namanya menurun. Ini namanya meningkat. Jadi ini betul. Okey, B. Suhu menurun dalam persekitaran yang panas dan meningkat dalam persekitaran yang sejuk. Terbalik ni. Okey, ini tak betul lah. Okey, menurun dengan meningkat ni salah. Yang betulnya A. Sebekas air berisi padu besar mengandungi haba yang lebih banyak berbanding sebekas air berisi padu kecil. Okey, ada bekas, ada air. Jadi dalam air ini diberi pemanasan. So tengok ya, sumbernya adalah panas. Okey, pemanasan, pembakaran. Okey, jadi ini akan memberikan haba di dalam air. Okey, jadi jika bekas itu besar, bermaksud habanya lebih banyak. Jika bekas itu kecil, bermaksud habanya adalah kecil. Jadi, ini adalah betul ya. Okey, nombor 3, gariskan jawapan yang betul. Seorang murid memanaskan kedua-dua bika berisi air pada suhu bilik A dan B isi padu yang berbeza. Nampak ni, satu besar, satu kecil. Tulis siap-siap, besar, kecil. Okey, masa 10 minit. Jumlah haba. Okey, jumlah haba macam yang saya tunjuk ni tadi. Jumlah haba. Tengok warna biru ni lebih banyak pada A berbanding dengan B. Jadi, jumlah haba dalam kedua-dua bika adalah berbeza. Yang besar banyak, yang kecil adalah sedikit. Air di dalam bikar A dan bikar B mempunyai suhu yang berbeza. Kenapa? Haba berbeza, suhu juga berbeza. Jadi kalau haba banyak, suhu akan jadi banyak, tinggi. Okey. Haba banyak. Okey, akan dapat suhu tinggi. Okey, jadi kalau haba sikit, suhunya rendah. Jadi sebab itu, suhunya adalah berbeza. Okey, seterusnya kita akan tengok pengadilan haba dan keseimbangan terma. Okey, kita akan tengok macam mana haba itu mengalir. Ingat, haba mengalir ya. Haba mengalir dari kawasan suhu tinggi ke kawasan suhu rendah. So, kita nak tengok macam mana dipanggil sebagai pengaliran haba. Okey, so boleh tengok ya. Saya highlightkan. Haba mengalir dari suatu objek yang panas, suhu tinggi ke suatu objek yang sejuk, suhu rendah. Saya tulis siap-siap. Suhu tinggi ke kawasan suhu rendah. Okey, aiskrim pada suhu bilik menyerap haba. Serap maksudnya terima haba. Okey, aiskrim dalam keadaan pepejal. Okey, kemudian dia akan serap haba. Jadi dia akan tukar jadi cecair. Jadi kena ingat baliklah tajuk form 1 ya. Perubahan keadaan jirim. Okey, pengaliran haba boleh berlaku dalam 3 cara yang berbeza. Iaitu kondaksi yang pertama, yang kedua adalah perolakan, yang ketiga adalah sinaran. So ada 3 cara macam mana haba boleh mengalir. Okey, kita akan tengok yang pertama iaitu kondaksi. Okey, ini cara macam mana haba mengalir ya, namanya kondaksi.
Macam mana caranya adalah dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Panas ke sejuk. Kawasan yang ada haba ke kawasan yang tidak haba. Mediumnya adalah pepejal. Okey. Zarah. Ingat balik. Zarah. Apa itu zarah? Bulatan ini merujuk kepada zarah. Dalam apa? Zarah dalam pepejal. Okey, zarah dalam pepejal. Macam mana tahu pepejal? Dalam pepejal, zarahnya adalah sangat rapat antara satu sama lain dan dalam keadaan tersusun. Mempunyai ruang yang sangat sedikit. Jadi itu adalah susunan zarah dalam pepejal. Jadi apa yang berlaku? Zarah terima haba. Okey, contohnya di sini adalah kita beri panas. Okey, kita beri haba. Kita panaskan objek pepejal tersebut. Contohnya kuali. Okey, kuali dipanaskan di satu bahagian dan seterusnya haba akan bergerak pada setiap zarah sampai dari kawasan yang ada api sampai ke kawasan kuali yang tidak ada api direct. Okey, apa yang berlaku ialah zarah tadi terima haba, bergetar dan berlanggar antara satu sama lain dengan lebih kerap. So dia akan bergetar. Okey, bergetar. Molekul ni bergetar dulu. Okey, cukup masa haba tu pindah ke sebelah. Okey, zarah sebelahnya pun juga akan bergetar dengan lebih sangat kuat. Jadi habanya akan bergerak ke zarah yang seterusnya. Cara yang sama, bergetar, kemudian haba berpindah ke kawasan yang tidak menerima haba. Okey, so last sekali, semua zarah ini akan menerima haba dan bergetar berlanggar antara satu sama lain dengan lebih kerap. Jadi, objek ini, pepejal ini akan panas. Itu yang berlaku pada kuali kamu. Bila kita panaskan di bawah, bukannya panaskan ke atas ni sejuk. Okey, jadi apa yang berlaku? Zarah-zarah di bahagian bawah ni akan bergetar dan berlanggar antara satu sama lain dengan lebih kerap. So, lama-lama zarah yang di atas ni akan menerima haba dan akhirnya menjadi panas. So, bila kamu pegang pada hujung kuali ni, kamu juga akan rasa panas. Macam mana boleh panas? Sedangkan haba dari bawah. Ini kerana haba telah mengalir dari bawah naik sampai ke atas dari kawasan panas ke kawasan yang sejuk. Okey, yang kedua, cara haba dipindahkan, bergerak adalah perolakan. Ini melibatkan pergerakan dalam mendalih iaitu cecair dan juga gas. Cara yang sama dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Bahagian mendalih yang menerima haba akan mengembang menjadi kurang tumpat dan naik ke atas. Ada 3 step kat sini. Mengembang, kurang tumpat, naik ke atas. Okay, kita tengok dekat sini. Okay. Yang menerima haba adalah di bahagian bawah. Okay, sebab panas kita panaskan air ni dari bawah. Sekarang tengok air je, jangan tengok periuk dia, tengok air. Okay. Apa yang berlaku ialah air tadi dia akan mengembang dan menjadi kurang tumpat naik ke atas. Tengok anak panah merah. Okey, dia akan naik ke atas. Okey, seterusnya bahagian mendalih yang sejuk, yang mana sejuk? Kawasan yang tak terima haba lah. Okey, kawasan yang sejuk yang atas. Apa yang berlaku? Dia akan jadi lebih tumpat dan dia akan turun ke bawah. Tengok anak panah biru. Okay, jadi nampak pergerakan dia. Naik atas, turun bawah. 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 Itu yang akan berlaku kepada zarah. Zarah itu terima haba. Dia akan naik atas. Bila dia berada di atas, di bahagian yang sejuk, dia akan turun bawah balik. Jadi ini dia panggil sebagai perolakan. Ataupun dia panggil sebagai arus perolakan. Okey, seterusnya adalah cara ketiga adalah sinaran. Okey, sinaran adalah pemindahan haba
tanpa sebarang medium. Tadi kalau kondaksi pada pepejal. Okay, kalau perolakan dalam bendalih. Sekarang ni tak ada pepejal, tak ada bendalih. Tidak menerima sebarang medium. Okay, kalau tak ada medium, kita panggil sebagai ruang kosong atau vacuum. Ni benda yang sama ni. Okay, kenapa? Kenapa haba boleh lalu tanpa medium? Kerana sifat haba ialah boleh merambat menerusi ruang kosong atau vacuum. Jenis permukaan, suhu dan luas permukaan objek mempengaruhi kadar pengaliran haba. Okey, sinaran ini bergantung kepada 3 perkara lah. Jenis permukaan, suhu dan juga luas permukaan objek. So ada 3 faktor yang berlaku. So kat mana yang dipanggil sebagai sinaran ni? Okey, yang mana dipanggil sebagai sinaran adalah, tengok baik-baik ni, saya nak lukiskan. Ini api. Okey. Kemudian pada api ni ada haba. Kalau tengok ni kawasan kosong je, ruang yang kosong. Jadi sebenarnya haba ini dia lalu pada kawasan yang tak ada pepejal ataupun cecair ataupun gas. Dia lalu sebagai sinaran. Ini yang dipanggil sebagai sinaran. Tidak melalui sebarang medium. Dia boleh lalu pada ruang yang kosong. Jadi kawasan sekelilingnya akan panas dan automatik terus akan naik ke atas. Jadi itu adalah dipanggil sebagai sinaran. Okey, seterusnya sila rujuk pada muka surat 120, soalan 3A dan soalan 3B. Okey, apa yang ada pada soalan 3A adalah lukiskan. Kena lukis bagaimanakah pergerakan warna hablo kalium permanganat. Okey, kena lukislah pergerakan tadi. Okey, warna apa ni kalium permanganat. Okey, jadi apa yang berlaku ialah ini ada haba diberikan dan ini cecair. Jadi dalam kepala pelajar sepatutnya ada sekarang nama cara pergerakan haba ini adalah namanya adalah perolakan. Ini idea yang kena ada lah sekarang kerana melibatkan bendalih. Ini ada bendalih. Okey, so ini adalah cara perolakan. So tadi kita dah belajar perolakan yang mana panas akan bergerak ke atas, zarah yang sejuk akan turun ke bawah. Jadi pelajar kena lukislah gambar pergerakan zarah di dalam air. Okey, so kita boleh lukis naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. So ini adalah cara macam mana pergerakan dia tadi. Okey, kemudian namakan jenis pengaliran haba. Dah ada dekat sini, namanya adalah perolakan. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B, susunkan turutan paku tekan P, Q dan juga R yang jatuh dahulu apabila rod besi dipanaskan. Okey, so kena cari idea. Rod besi yang mana? Ini adalah rod besi. Labelkan rod besi. Ini adalah pepejal. Sekarang kita nak belajar tentang pengaliran haba dalam pepejal. So namanya adalah kondaksi. Dalam idea kena ada kondaksi. Okey, so kalau dalam kondaksi kena kenal pasti kawasan mana yang terima haba dahulu. So kawasan yang terima haba dahulu adalah di P. Kenapa P? Api kat sini je. Jadi yang berdekatan dengan kawasan api adalah kawasan P. P akan terima haba dahulu. Bila P terima haba dahulu, lilin pada paku tekan ini akan mencair dan P akan jatuh. Seterusnya Q dan akhir sekali R. Jadi akan jatuh adalah P dahulu diikuti Q dan juga R. Kenapa ini berlaku? Kerana haba bergerak dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Panas pergi sejuk sampai P.
Sampai P, zarah pepejal bergetar dan memindahkan haba ke zarah sebelahnya sampai ke Q dan akhirnya bergerak ke kawasan R. Okay, so ini adalah perkara yang pelajar perlu faham dan perlu tahu untuk tajuk ini. Itu sahaja dari saya hari ini. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sila lengkapkan buku OMG muka surat 119 sehingga 120. Terima kasih.